Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sharifah Nur Afika binti Syed Jamaluddin selaku penceramah anda pada hari ini bagi program 10 minit bersama kaunselor. Jadi tajuk yang akan kita kupas ataupun kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan OCD versus perfectionist. Adakah OCD dan perfectionist ni perkara yang sama ataupun terdapat perbezaan antaranya? Nak tahu? Tunggu. Apa itu OCD? OCD ni adalah Obsessive Compulsive Disorder, yang mana dia adalah bentuk masalah kesihatan mental yang membuatkan penghidapnya ada pemikiran dan dorongan yang tak boleh dikontrol, yang mana sifatnya berulang, obsesif, serta munculnya perilaku paksaan, yang ni kompulsif. Jadi dia juga merupakan satu cabang penyakit kebimbangan, keresahan ataupun kerisauan. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai penyakit was-was lah. Contohnya tingkah laku kompulsif macam cuci tangan sampai berulang kali setelah melakukan sesuatu perkara tu, terkadang tu boleh menyebabkan luka dekat tangan. Sebab apa? Sebab terlalu kerap sangat mencuci tangan, bagi sebab dia nak pastikan tangan dia tu berada dalam keadaan yang bersih. Jadi pemikiran dan perilaku tersebut ni dia tak mampu dikendalikan oleh penghidap. Walaupun penghidap ni tak memiliki pemikiran maupun keinginan nak melakukan hal tersebut, dia seperti tak terdayalah untuk menghentikannya. Dalam arti kata yang lain, OCD ni dia boleh bagi pengaruh yang sangat signifikan lah terhadap pelbagai aspek kehidupan penghidapnya. Apa itu perfectionist? Perfectionist ni dia adalah dorongan yang terus-menerus dalam diri seseorang untuk dia capai kesempurnaan dalam kehidupannya dari segi pekerjaan, keluarga maupun pendidikan. Orang yang perfectionist ni dia seringkali nak bagi imej yang baik lah kepada semua orang, dan dia nak semua perkara tu berjalan dengan lancar dan baik tanpa adanya sembarang masalah. Orang yang perfectionist juga dia ada standard dan kualiti kerja yang sangat tinggi, sampailah dia orang tu cenderung nak lakukan perkara yang tak perlu dan memerlukan masa yang lama untuk menyiapkan sesuatu tugasan tersebut. Seseorang yang mahukan sesuatu itu tersusun sempurna, sebenarnya dia adalah petanda awal yang boleh berlaku OCD pada diri dia. Apatah lagi apabila sesuatu yang tak sempurna tu dah mula menyebabkan dia rasa resah. Okey, terdapat beberapa perbezaan antara OCD dan perfectionist ni. Okey, first kali kita tengok kepada tahap kemampuan, yang mana kalau individu yang OCD ni dia tak punya kemampuan nak hentikan tabiat dan pemikiran dia yang berulang-ulang. Kalau perfectionist pula, dia buat sesuatu tingkah laku tu berulang hanya semata-mata dia nak puaskan hati dia dan masih boleh dikawal. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan melakukan sesuatu tabiat tu. Okey, untuk individu yang OCD, melakukan tabiat yang berulang-ulang ni adalah dia nak legakan kebimbangan dan obsesi yang dia tengah rasakan. Kalau perfectionist pula, dia melakukan sesuatu perkara tu dengan lebih terarah dan terperinci. Sebab tu sebagai cara untuk dia meningkatkan kecekapan dan kesempurnaan pada dirinya. Okey, perbezaan yang ketiga pula adalah produktif. Yang mana kesan produktif individu OCD ni dia akan semakin merosotlah, sebab tabiat mereka yang OCD ni boleh menghalang aktiviti seharian mereka. Lepas tu manakala kesan produktif untuk individu perfectionist pula, dia lebih produktif. Sebab apa? Sebab mereka sentiasa nakkan kesempurnaan sesuatu yang lebih daripada biasa. Untuk memahami perbezaan kedua-duanya, contoh yang paling mudah untuk kita gunakan adalah ibarat seorang yang nak pandu kereta. Seorang yang OCD mungkin dia akan ada tabiat sendiri, yang mana bila dia masuk kereta, dia cek, dia periksa itu, pasangkan enjin, dia buka hawa dingin, lepas tu dia betulkan cermin depan, cermin sisi. Tak puas hati, dia akan matikan enjin. Lepas tu dia buat semula perkara yang sama tu, selagi dia buat perkara yang sama sekali lagi walau beberapa kali pun dia perlu mengulanginya. Itu. Lepas tu kalau individu yang perfectionist ni dia berbeza, sebab dia mesti akan pastikan situasi ataupun keadaan dia tu menepati kehendak dia terlebih dahulu sebelum dia boleh memandu. Dia akan masuk kereta, periksa semua terlebih dahulu, mungkin juga pastikan tak ada habuk, sampah dalam kereta. Selepas bersihkan kereta, dia akan pastikan semuanya rapi, macam cermin dan tali pinggang telah pun dipakai, barulah dia akan mandu dengan baik. Nampak tak bezanya? Okey, walaupun penyebab pasti OCD itu sendiri belum diketahui secara pasti, ada beberapa faktor yang dapat tingkatkan risiko munculnya gangguan kesihatan mental ni pada seseorang. Okey, yang pertama adalah sejarah keluarga. Orang yang ada family dia ada gangguan OCD ni, maka dia juga mudah untuk dapat OCD. Ini terjadi sebab dia pengaruh genetik.
Yang kedua adalah gangguan otak. Beberapa pengidap OCD ni dia akan ada area dengan aktiviti yang itulah dia yang sangat tinggi di otaknya. Selain itu juga boleh terjadi benda ni sebab rendahnya tingkat zat kimia iaitu serotonin dekat otak dia. Yang ketiga adalah pengalaman hidup. Orang yang OCD ni mungkin dia terjadi pada orang yang memiliki pengalaman hidup ni yang tak menyenangkan, macam selalu dilecehkan ataupun diabaikan. Lepas tu OCD juga dapat mula terjadi setelah mengalami peristiwa penting lah dalam hidup dia. Faktor yang keempat adalah personality. Orang yang kemas, teliti dengan standard peribadi yang tinggi ni lebih mungkin nak kembangkan OCD. Selain tu gangguan ni juga umum, dia berkembang pada orang yang memiliki kecemasan ataupun panggil ada rasa tanggungjawab lah yang kuat terhadap diri dia sendiri dan juga orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima adalah gangguan kesihatan mental dia. OCD ni mungkin juga berkait dengan gangguan kesihatan mental lainnya macam dia risau, murung and so on. Dan yang terakhir adalah persekitaran. Faktor persekitaran juga adalah salah satu sebab lah yang berpengaruh kepada munculnya OCD pada seseorang tu. Jadi keadaan ni dia akan lebih terdedah dekat orang yang tinggal dalam persekitaran yang tak menyokong dia punya perkembangan psikologi kanak-kanak. Seseorang dengan gejala gangguan OCD ni dia akan menunjukkan gejala yang obsesif ataupun kompulsif, ataupun boleh juga dia memiliki kedua-dua tersebut. Gejala tersebut ni boleh sangat mempengaruhi aspek kehidupan pengidap tersebut. Misalnya macam sekolah, pekerjaan, sampai juga boleh menjejaskanlah perhubungan dengan orang lain. Jadi obsesif ni dia pemikiran yang terjadi berulang kali, dorongan ataupun gambaran mental yang boleh memicu munculnya rasa cemas. Sementara itu kompulsif ni adalah perilaku yang dilakukan secara berulang. Jadi penghidap ni dia akan mendapatkan dorongan untuk dia melakukan tingkah laku ataupun perilaku lah dalam menganggapi pemikirannya obsesif. Kompulsif umum termasuk melakukan sesuatu yang macam mencuci tangan berulang kali dan secara berlebihan. Boleh juga melakukan pemesanan ataupun dia akan susun aturlah suatu hal dengan cara yang khusus dan tepat. Selain itu penghidap juga dia dapat periksa beberapa hal secara berulang. Contoh dia macam dia akan cek pintu dah dikunci atau belum, switch dah dimatikan atau belum. Dia akan periksa secara berulang kali. Antara kesan OCD yang tak dirawat adalah pertama, bimbang dan panik. Panik adalah satu bentuk serangan yang datang dengan perasaan takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Jadi serangan panik yang timbul tu dia akan disertai dengan peluh, sesak nafas, terketak-ketak, itu. Lepas yang kedua adalah kemurungan. Murung ni dia sejenis gangguan perasaan yang mana pesakit tu dia akan rasa sedih berpanjangan. Jadi pada pesakit OCD ni dia sering memikirkan dan dia akan ganggu kehidupan seharian dia lah, ataupun dia akan akibat gagal dia nak penuhi obsesif tu. Jadi itu yang akan dapat menyebabkan kemurungan. Kesan yang ketiga adalah masalah makan. Memandangkan sebahagian besar pesakit OCD ni dia ada masalah makan, dan sebahagian besar lagi pesakit eating disorder dia ada OCD. Jadi sukar untuk ditentukan yang mana satu sebab asal di antara kedua-duanya tersebut. Dan yang terakhir adalah Tourette syndrome, yang mana dia merupakan gangguan neurologi yang disertai pergerakan yang berulang yang dipanggil tics. Antara jenis tics adalah mata berkedip berulang-ulang, batuk berulang, dan sesetengah pergerakan wajah juga akan berulang yang mana tak dapat dikawal lah. OCD ni dia tak mempunyai rawatan yang khusus untuk hilangkan penyakit ni, tapi rawatan yang diberikan tu adalah lebihlah untuk dia merawat simptom yang dihadapi oleh pesakit. Jadi rawatan yang akan diberikan ni adalah yang first kali psikoterapi. Jadi psikoterapi ni terapi tingkah laku kognitif ataupun kita panggil cognitive behavior therapy, yang mana dia akan bolehlah membantu pesakit dalam kita ubah balik dia punya corak pemikiran. Jadi ni akan bantu pesakit untuk dia akan kawal keadaan dia dan pemikiran dia jika berlaku dalam keadaan yang cemas dan OCD. Yang kedua adalah relaxation. Jadi kita akan bagi aktiviti yang boleh merehatkan badan dan tenang. Jadi benda ni akan sangat membantulah untuk kurangkan OCD, macam ajak dia bersenam, urutan badan dan lain-lain.
Dan yang ketiga adalah ubat-ubatan. Jadi ubat yang diberikan oleh pakar psikiatri ni adalah ubat yang berbentuk selektif serotonin reuptake inhibitors, yang mana ubat tu dia berfungsi nak kawal OCD. Jadi kita kena ingat yang mana pesakit yang ada gangguan mental bukanlah orang yang gila dan tak waras. Seharusnya kita tak menyisihkan mereka daripada kehidupan normal, dan kita perlu membantu mereka untuk keluar daripada penyakit ni dan boleh mengawalnya dengan sebaiknya. Okey, secara kesimpulannya, perfectionist ni dia boleh mengakibatkan seseorang tu jadi OCD sekiranya benda tu tak dapat dikawal. Seseorang yang terlalu inginkan kesempurnaan, sebenarnya dia mempunyai petanda awal berlakunya OCD apabila sesuatu tugas tu dianggap tak sempurna dan dia mula menyebabkan rasa resah yang membimbangkan diri dia. Walaupun kemungkinan di antara kita ni ada yang rasa seronok bila mana digelar sebagai seorang yang sempurna, hakikat dia mengejar kesempurnaan tu boleh akibatkan individu tersebut tu dia setiap masa dia akan sering menyalahkan diri dia apabila hasil tugasan yang dicapai dianggap kurang sempurna. Oleh itu individu dinasihatkan supaya tak terlalu meletakkan matlamat yang orang panggil kata terlalu ekstrim lah, sehingga menyebabkan mereka ni mengalami perasaan bimbang, stres yang tinggi, insomnia dan pelbagai emosi negatif hanya untuk memastikan semuanya menjadi sempurna.